Scam umrah. Baik, dan seterusnya, kita juga ingin berbicara berkenaan dengan cabaran kerajaan perpaduan dalam menitip penyatu paduan bersama dengan kita sekarang ni di dalam Google Meet ataupun di dalam talian. Saya kenalkan Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, merupakan Ketua Program Sains Politik, Pusat Kajian Sejarah Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Doktor, untuk kita berbicara berkenaan dengan topik ini, sebagai permulaannya, Doktor, mungkin Doktor boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi apa yang dimaksudkan dengan kerajaan perpaduan. Silakan. Okey, kita boleh lihat kerajaan perpaduan ini daripada sudut ideal politik, iaitu politik unggul dan juga real politik, politik yang sebenarnya. Jadi pada sudut ideal politik, kita perlu juga lihat daripada aspek pensejarahan dan juga konteksnya. Kita lihat daripada Pilihan Raya Umum 2018 yang ke-14 sebelum ini, apabila buat pertama kalinya Parti Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya sejak tahun 55, gabungan BN itu tahun 70, asal daripada Parti Perikatan. Kemudian gabungan UMNO, Barisan Nasional dan PAS selepas pilihan raya itu. Dan membawa kepada 2019 khasnya gabungan BN ini berasaskan Melayu di hujung ke arah PRU ke-14 2018 dahulu, dan PAS pula adalah parti berasaskan Islam. Jadi gabungan kedua-dua parti berasaskan budaya memberikan kesan politik yang cukup ampuh, di mana ada kebangkitan etno-nasionalisme, sentimen keetnisan yang sangat tinggi dan terjerma dalam konteks pilihan raya kecil di Malaysia pada tahun 2019. Dan pada akhirnya tahun 2020, Kerajaan Pakatan Harapan itu dijatuhkan di pertengahan penggal dan berlakulah ketidakstabilan politik sejak itu, membawa kepada kita terpaksa mengadakan pilihan raya umum yang ke-15 pada bulan lepas dalam mencari ruang ataupun usaha untuk meredakan ketidakstabilan politik yang melanda negara lebih daripada 2-3 tahun ini. Keadaan yang sama lebih kurang berlaku di India di bawah parti BJP yang ketika ini dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi sejak tahun 2014. Ini memberi kesan kepada kestabilan politik, kepada kesepaduan masyarakatnya terhadap Muslim minoriti, majoriti Muslim, kepada penduduk di Kashmir dan sebagainya. Itu yang menyebabkan antaranya pada tahun 2018-2019 Tun Dr. Mahathir sebagai PM ketika itu memberi sedikit sebanyak ingatan kepada kerajaan India supaya lebih adil dan juga saksama dalam konteks negara bangsa, dalam mempertahankan hubungan antarabangsa antara India dan juga negara-negara lain termasuk Malaysia. Dan keadaan ini kita lihat apabila kita teralih daripada aspek ketidakstabilan politik ini, kita teralih pandangan kepada isu yang lebih besar, isu COVID-19, implikasinya, kemajuan ekonomi, kesan terhadapnya sejak tahun 2020 apabila COVID melanda. Namun daripada segi real politiknya ataupun politik yang sebenarnya, selepas pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini, tiada parti pakatan yang mendapat undi majoriti mudah 112, tiada. Jadi dalam kita mengingati tujuan kita adakan pilihan raya ke-15 baru-baru ini untuk mencari kestabilan politik. Namun melalui pilihan raya, namun kita tak dapat ada satu parti ataupun pakatan pun yang ada majoriti. Daripada situlah datang wisdom, hikmah daripada Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya daripada Majlis Raja-Raja menitahkan supaya diadakan kerajaan perpaduan dalam bentuk menyatu padukan balik masyarakat Malaysia selepas kita bersaing secara profesional dalam sistem politik. Kerana itu diberikan titah utama kepada ketika itu Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Namun kerana kemudiannya ditolak dan diadakan semula penjajaran itu dengan Barisan Nasional dengan kerjasama parti daripada Sabah dan Sarawak. Jadi walaupun kita tidaklah secara saintifiknya adalah kerajaan perpaduan, lebih kepada kerajaan gabungan, namun daripada segi semangatnya itu adalah semangat perpaduan.
So diharapkan daripada gabungan parti melangkaui Pakatan, daripada Pakatan Harapan, dibantu oleh Barisan Nasional, gabungan Parti Sarawak dan beberapa parti di Sabah termasuk DRS, itu juga melambangkan perpaduan ataupun satu gabungan besar. Namun dalam masa yang sama diharapkan juga perpaduan itu terjelma daripada segi semangatnya dan juga dasar kerajaan selepas ini. Sofia. Baik, Doktor, bila kita bercakap tentang kerajaan perpaduan, iaitu gabungan parti lah boleh dikatakan, bagaimana pula elemen-elemen yang perlu dimasukkan, antaranya iaitu elemen bangsa, agama yang masih lagi menjadi pegangan dan juga tunjang kepada identiti kerajaan perpaduan ini, Doktor? Okey, kita kena faham Malaysia adalah sebuah negara host, bukannya negara settler. Negara settler ni contohnya kawasan yang tidak didiami sebelum ini. Antaranya ada sebenarnya tapi tak ramai. Golongan asal ataupun orang asli, aborigin macam contohnya lah di Amerika, di Kanada, di Australia. Ini adalah negara-negara settler. Orang datang meneroka. Beza dengan negara-negara host nation. Host nation ni kebanyakannya telah ada budaya, telah ada ketamadunan. Dalam konteks Malaysia, telah ada kerajaan sebelum datangnya penjajahan daripada Portugis sampai ke British. Jadi hal ini juga terjemah bila kita mencapai kemerdekaan tahun 1957 adanya perlembagaan persekutuan. Dalam perlembagaan persekutuan itu menggariskan kepentingan tradisi dan juga kepentingan semasa dan banyak aspek daripada yang pembudayaan dan juga keterbukaan. Model negara kita ini kita mengamalkan model integrasi. Jadi dalam banyak peruntukan perlembagaan ini, dia cuba untuk mengintegrasikan masyarakat yang berbeza ini. Bukan sekadar budaya agama tapi juga wilayah. Contoh kita tengok perkara 153 memerihalkan tentang kedudukan orang Melayu. Tapi dalam masa yang sama juga kalau kita baca dengan penuh peruntukan 153 itu menyatakan hak absah golongan kaum lain-lain di Malaysia. Termasuk juga perkara 3 agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Namun agama-agama lain juga dibenarkan untuk diamalkan. Perkara 152 isu bahasa. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Namun bahasa-bahasa lain juga dibenarkan. Dan daripada sudut perbandingan negara bangsa dalam kalangan negara host nation, kita sebenarnya antara negara yang terbaik sebenarnya. Contohnya pada hujung bulan ini kita akan raikan perayaan Christmas. Dan ramai ini diraikan oleh ramai kunjung-kunjung, cuti dan sebagainya. Jadi kita tak dapat elak tentang isu identiti kan. Contohnya teras negara bangsa kita. Kita cuba imbangkan di antara semangat semasa kontemporari, masyarakat berbilang kaum kan, wilayah dan sebagainya. Namun kita ada tadi host nation, ada budaya terasnya Melayu, Islam, Raja. Dan kita lihat juga dalam pembentukan kerajaan perpaduan ini macam mana peranan Raja dalam usaha ataupun inisiatif yang penting dalam mewujudkan penyatu paduan tadilah kan dalam mempertahankan kesepaduan sosial ataupun masyarakat yang ada kini. Sofia. Baik, dan di kesempatan waktu yang ada ini mungkin doktor boleh kongsikan sedikitlah kata-kata daripada doktor sendiri khususnya kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan kerajaan perpaduan ini untuk sama-sama kita menjadikan sebab untuk sama-sama kita bersatu padu, untuk kita tak kira bangsa maupun agama, kita tetap bersatu. Silakan. Okey, ada seorang ahli sains politik terkenal di Amerika, Robert Dahl, dia mengatakan dalam sesebuah negara demokrasi sebagaimana yang kita amalkan juga kini raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Bila kita dalam konteks pilihan raya, yang paling hujung sekali adalah the outcome of the choice, maksudnya keputusan daripada pilihan yang kita dah buat dan keputusan itu perlu diterima dengan hati terbuka. Kalau kita berpolitik sepanjang masa, berterusan, kita akan teralih pandangan. Betul. Kekuatan sesebuah negara tidak semata-mata kepada kekayaan ekonomi kita, kepada kedudukan negara kita dalam geopolitik kita dekat dengan negara kaya ke negara maju, tidak. Sebaliknya, kalau kita mempunyai institusi politik yang ampuh, sebab tu kita perlu percaya dan menghormati kepada proses-proses politik. Jika tidak, kita akan terus bersaing, kita akan terus bermusuh.
dengan cara yang tak sudah dan menyebabkan kita teralih pandangan kita daripada isu-isu sebenar yang sedang melanda kita. Jadi ini memupuk semua pihak rakyat, termasuk yang penting juga sebenarnya adalah golongan masyarakat sivil kan dalam memainkan peranan. Kalau kita ingat lagi contohnya kan, kenapa respon kita terhadap vaksin itu agak lambat? Sebab saya fikir golongan masyarakat sivil dan sebagainya kan, ustaz ke, pemimpin tempatan dan sebagainya ke, sedikit sebanyak kurang memainkan peranan dalam konteks ini dalam meredakan kegelisahan umum. Jadi dalam konteks ini, dalam kita meminta masyarakat untuk menghormati proses politik, kesepaduan yang telah kita putuskan pada hari ini, penting agak banyak pihak termasuk tadi masyarakat sivil untuk main peranan lah supaya kita faham pada akhirnya kita ada agenda yang lebih besar, masalah yang lebih besar, iaitu mengutamakan kestabilan politik untuk pembangunan ekonomi dan negara. Sofia. Itu dia, peranan setiap orang itu penting, Doktor, untuk memastikan kita menjadi negara yang lebih harmoni dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, merupakan Ketua Program Sains Politik Pusat Kajian Sejarah Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Terima kasih banyak, Doktor. Sama-sama. Okey, baik, itu dia berkenaan dengan cabaran kerajaan perpaduan dalam menitip penyatu paduan yang telah pun kami jelaskan. Apapun perlunya kita ada semangat satu keluarga yang mana kita adalah satu kerajaan dan satu kerajaan perpaduan. Pastinya kita sentiasa bersama-sama dalam apa pun keadaan yang melanda di negara kita, insya-Allah. Baik, dan seterusnya kita akan